Hello, Assalamualaikum semua. Hello Amy, Seputih Salju, Rohaida, Mira Idora, Nurlina. Siapa lagi? Rohaida. Siapa lagi ada kat sini? Okay, so hello everybody. I can see all of you there. Selamat berpuasa. Cimong, Comei, Kayani, Amira, thank you so much for joining in. Okay, ini seronoknya. Okay. Alright, okay, firstly selamat berpuasa. And semoga kita berpuasa 30 hari, so 30 days of fasting. May we become better people, yeah? May we cleanse our heart and all these dirty stuff and get it away and be a better person, right? That's the main goal for fasting, right? To achieve piety. Alright, so okay, so if I can't answer all the questions, minta maaf banyak. Saya cuba jawab seberapa banyak yang boleh. Okay, seronok dapat tengok korang ni. Okay, anyway, okay, first question, how to keep that good body fit although you have 3 children? What is your secret? Alamak, fit ke? Rasa macam tak fit je. Weight issues are always very sensitive for women. Well, I don't think I'm that fit, but you know, I'm happy as long as you're not overweight. I think macam ni lah. Senang cerita, to be healthy, it's always 70% food and 30% exercise, right? We have to watch out what we eat. Kalau kita makan banyak nasi, you drink plain water, that's just the rule. You just have to exercise if you want to lose weight, and you just have to I'm reminding myself, I haven't been on the treadmill for so long. Okay, that's it. 70% diet, kena tengok apa yang kita makan, sebab as we grow older, you know, your metabolic rate it's just not kind to you, right? Okay, number 2, dear Kak Wardina, I am a mother to 2 kids, alright? The eldest is a 5-year-old boy. Okay, 5-year-old by Imran. Okay, my son, and his sister is 2 years old this coming August. Alright, little children. Okay, sometimes they like to get on my nerve and make me mad. You know what? Children make us mad. Children get on our nerve all the time, most of the times, you know. But other times they just make you happy, right? They do irritate you, yes, they do. They like to mess up the house. That's what they do, right? Dengar ni, anak-anak ni, diorang ni adalah scientists. They are explorers, right? Katalah macam baby dia suka ambil sudu, dia jatuhkan. Lepas tu kita bagi balik dia sudu, dia ambil lagi, dia jatuhkan. Betul tak? They like to do that. Sebab diorang ni nak eksperimen dengan dunia, right? That is just the nature of children. They want to play. Tapi dia memang natural born, they want to play. Kalau kita cakap jangan, kita dah menghalang dia daripada membina sel-sel otak dia. Kita tak bagi dia balik sudu tu, he cannot experiment. Dia tengah tengok macam mana sudu tu jatuh, tengok macam ni. They are experimenting. And budak-budak yang suka mess up the house ni, Kak Dina kadang-kadang memang bagi diorang mess up the house. Diorang suka ambil cushion ni, diorang jadikan macam rumah lah. Lepas tu dia ambil kerusi, dia ambil cadar, dia letak kat atas meja dia lah. Pada Kak Ordina, it's okay, it's alright. Memang betul kita yang nak kena kontrol kita punya sabar dan marah. Diorang adalah anak-anak. Mereka adalah anak-anak yang tak berdosa. Mereka itu suci. Kalau kita marah, budak-budak ya, kalau as a Muslim, children under 7, you are not allowed to hit. Dan kita tak boleh pukul anak-anak. Ini adalah masa anak-anak bermain. Lepas tu dah 7 tahun kita ke atas, kita ajar dia disiplin. Lepas tu kita ajar dia jadi kawan. Tak boleh pukul dia. Kalau kita marah dia, kita yang ada masalah, bukan dia. Budak-budak memang nature dia macam tu. Alright? They like to throw toys. Tapi kita kena ajar dia mana limit-limit dia tu. Kata lepas main kita tak boleh. Boleh main tapi kita kena kemas. Tapi bukan nada kita yang kita pakai tu, tak boleh menjerit. Tak boleh menjerit, tak boleh marah. Kita sebagai ibu, kita kena kreatif sikit dalam menasihati anak-anak kita. Tearing paper. Tearing paper, koyak kertas adalah cara mereka bereksperimentasi. So tak apa. Budak-budak dia suka guna gunting, dia suka koyak kertas tu memang kita kena bagi dia ruang. Sebab waktu dia buat semua ni sebenarnya dia belajar. Belajar tu bukan duduk kat sekolah je tengok cikgu. Itu sebenarnya bukan belajar. Budak-budak belajar, kanak-kanak belajar. Pakar psikologi kata kanak-kanak belajar melalui bermain. Dan kadang kita rasa benda tu sangat biasa pada kita, tapi mereka sedang belajar. Okay? Climb up sofa. Memanglah. Jangan marah diorang, sebab hakikatnya budak-budak ni diorang banyak energi. Jadi
kalau kita tak bawa dia pergi playground, dia orang ada banyak tenaga ni, dia nak lepaskan kat mana? Jadi mungkin kalau kita nak bagi dia lepaskan tenaga tu, kadang-kadang saya suka bawa dia pergi taman permainan, bagi dia lari sebab mereka banyak tenaga. Mereka nak memanjat, mereka nak guna motor skill tu, mereka menggunakan motor skill memanjat. Dah tak bawa keluar, memanglah dia panjat kat atas kita punya sofa. Okey? Itu memang kanak-kanak, memang nature dia macam tu. Kita kena beri mereka ruang untuk bermain. Alright, bagi tahu okey, setengah jam mama bagi main ni, tapi lepas ni kita kena kemas. Try best, jangan marah anak. Kita kena sabar sangat. Mereka itu amanah untuk kita. Tak boleh marah anak, tak boleh pukul anak bawah 7 tahun. Okey, sayang dia orang. Kadang-kadang kalau marah, saya kalau marah dekat anak saya, kata Amna buat benda. Anak-anak semua nakal. Semua budak-budak nakal. Okey, kadang-kadang kita cakap anak ni derhaka, bahkan kita lebih derhaka pada anak-anak. Just have to be patient, right? So kalau saya marah dengan anak saya cakap apa? Amna kan anak yang baik. Padahal masa tu dia degil, tapi saya tak nak keluar perkataan degil tu. Amna ni baik, tahu tak? Amna anak yang baik. Walaupun sebenarnya tengah marah ni, tapi tak nak keluar benda negatif, saya cakap tengah degil tu, saya cakap dia baik. Kawan saya dia buat macam ni. Dia marah dengan anak dia, kata, dah, pergi hafal Quran tu. Engkau nanti besar dia jadi tahfiz. Macam tu lah, marah tapi guna perkataan yang positif. Okay, alright. How you control anger? Okay, kejap, nanti I come back. I like this topic, tapi sebab ada banyak lagi soalan. Okay, kejap. Question from Raja. Cakap laju sangat dah, slow down. Okay. Question from Raja Nur Ain Raja Zahid. Kata, Assalamualaikum. Saya nak tanya, untuk langkah 4, sampai umur berapakah anak saya boleh minum? Langkah 4 adalah untuk anak-anak yang 3 tahun ke atas. Sampai umur berapa saya tak sure, tapi saya rasa I'm not sure. Nanti saya tanya dengan Fonterra punya nutritionist. Okay, ada orang tanya daripada Yetming, dia tanya apa benda DHA ni. Dia kata DHA ni adakah DHA yang lebih itu bermakna susu itu lebih baik? Okay, DHA bukan sahaja kita mahu DHA, tapi kita nak DHA dan ganglioside. Okay, kalau kita tengok Malaysian Dietary Guidelines 2010, sebenarnya apa sahaja yang kita makan semuanya kena dalam kadar yang sederhana, moderation. Kita tak boleh makan terlalu banyak. Banyak sangat vitamin C pun tak boleh juga, maknanya tak boleh. Kita kena moderation. Okay, Enmom Essential ni dia sangat istimewa sebab dia ada DHA dan ganglioside yang sangat penting untuk nutrisi untuk otak anak-anak kita ni. Okay, sebab DHA ni dia kalau kata dalam bahasa Inggeris tu, dia kata it's the building block of your brain cells. Dan ganglioside ni dia buat apa? Ganglioside adalah untuk kita dah bina otak, tapi kita nak connect dia. So DHA dan ganglioside, bukan DHA banyak saja. Okay, alright. Kalau brain cell kita connect, macam dia bermain, dia koyak kertas, dia panjat, tu semua brain cell dia. Main dengan air, budak-budak suka main dengan air. Kadang-kadang kita kena benarkan dia, tolong kita masak. Okay, alright. Nombor 5, soalan daripada Adwin Kis A. Salam Kak Wadina, anak saya baru masuk 1 tahun. Okay, saya dah bertukar dari susu lama kepada Enmom. Okay, hello semua orang. Sekejap Amira Hani, Mira Edora. Macam mana nak berkeyakinan Kak? Sekejap Kak Dina baca soalan ni dulu, pasal nanti Kak Dina jawab korang punya soalan. Okay, okay, saya dah bertukar susu kepada Enmom. Masalah saya, anak saya bila buang air besar atau najis, dia agak keras. Walaupun saya cuba kurangkan sukatan. Saya dah beli stok susu untuk 1 bulan. Saya pilih Enmom sebab tak ada gula tambahan. Tolong bantu. Okey, kadang-kadang bila kita tukar susu, badan anak kita tu dia tak sesuaikan lagi dengan susu tu, dan ini mungkin akan terjadi. Sebab kita tukar dari satu jenama, jadi budak tu badan dia tak sesuai kan? Bukan tak sesuai, dia macam lambat sikit nak berubah. Badan dia tu nak kena adapt to the new susu lah. Okey. Walau bagaimanapun, masalah macam ni, katalah najis keras tu, dia cuma sementara sahaja. Pada kita kena pastikan, kadang-kadang kita tak beri anak kita makan buah. Itu adalah salah satu daripada puncanya. Jadi kita dah tengok macam tu, kita kena bagi dia papaya. Macam Imran, saya suka sangat makan papaya. Kita bagi dia prunes, kita bagi dia avocado, kita bagi dia banyak buah dan minum banyak air kosong. Okey, kena bagi anak-anak makan buah setiap hari.
InsyaAllah kita kena pastikan dekat rumah kita kena ada buah. Sebab buah ni adalah sumber vitamin yang paling baik, sumber fiber yang paling baik. Jadi pastikan dan kenal pasti anak-anak kita suka makan apa. Macam Imran dia suka watermelon, dia suka pisang, Imran suka buah semualah. Amna ni dia memilih sikit, dia tak nak buah ni, tak nak buah tu, tapi dia suka mangga dan juga grape. Okay, jadi saya beli tu untuk dia. Tapi pastikan anak kita mesti makan buah, alright? Okay. Ati bertanya, anak-anak saya yang kecil, saya kena habiskan soalan kat sini dulu, baru saya boleh jawab semua soalan tu, okay? Anak-anak saya yang berusia 3 tahun dan setahun, 3 tahun dan setahun, sudah minum MMR sejak kecil dan dapati mereka begitu cergas dan fikiran pun makin matang. Oh, wah. Namun begitu, saya bimbang kematangannya melebihi peringkat usia. Macam mana tu? Saya rasa anak-anak dia tercepat matang, macam tak ada masalah kot. Saya rasa matang macam mana tu kena tengok definisi matang kita tu apa. Katalah macam Amna berusia 9 tahun, tapi dekat kelas dia masuk kelas budak Amna berusia 10 tahun, tapi dia masuk kelas 11 tahun. Dia matang, saya rasa dia matang untuk usia dia, jadi tak mempunyai apa-apa masalah. Dia bergantung kepada definisi matang bagi Puan Ati kot. Okay? Alright. Okey, mesej saya cuba baca kat sini. Saya tak suka pukul tapi suka cubit. Jenis tangan cepat macam mana tu? Saya rasa regret lepas cubit atau marah anak. Kata Kayani. Memang kita tak patut pukul ataupun cubit anak. Itu bukan caranya. Okey, kalau kita belajar psikologi, alright, pukulan adalah perkara yang terakhir perlu kita lakukan. Sebab cuba tengok, kita pukul dia buat lagi. Maknanya dia tak ada kesan pun pukulan tu. Cuma sakitkan hati anak kita, sakitkan hati kita juga. Sebab nak apa? Kita buat perkara yang tak sepatutnya. Okey, sebenarnya kalau boleh tangan ni tahan. Alright, kalau marah sangat, kadang-kadang saya dah pergi dekat anak tu, memang kita marah. Kalau boleh kita pergi sana, kita peluk dia. Kita mama tengah marah, atau kita tak boleh, keluar sekejap. Take 5, keluar sekejap. Cuba sedaya upaya anda supaya tak naik. Cuba anda sabar. Anda rasa macam go out from the room or something. Jangan kita pukul anak. Jangan pukul anak, please. Alright. Apa ni? Bagaimana nak libatkan anak-anak dengan kerja-kerja rumah, memandangkan sekarang banyak pengaruh TV, kata Cemong Comoy Comot. Macam mana nak libatkan anak dengan kerja rumah? Kena tutuplah TV tu. Kena tutup TV tu. Kena buat kerja rumah. Pertama, anak-anak dia kena faham. Dia kena faham bahawa tanggungjawab rumah saya memang tak ada maid. Kalau tak ada maid, bilik kami banyak, semua buat sendiri. Anak-anak kena tolong. Macam mana? Kena terangkan. Semalam Amna cuci pinggan, dia macam marah-marah sikit. Sebab saya kata kat dia, tak boleh. Anak-anak saya pun buat perangai juga. Tak boleh. Kita kena terangkan pada anak-anak kita bahawa ini rumah kita. Kita kena berjaga bersama-sama. Semua orang kena ada dia punya duty. Ayah dia buang sampah keluar, Umi buat macam ni, siapa ada tolong nampak macam ni. Mulut kita ni sebagai ibu, dia kena rajin sikit, memberi mereka perangsang dan semangat. Amna kena jaga bilik Amna. Bilik Amna siapa? Umi tak nak kemas. Ini bilik Amna. Cakap, cuba kita tengok. Cantik kan kalau bilik kita kemas? Pertama mereka kena faham kenapa mereka buat. Tutup TV. Lepas tu buat housework tu sebagai fun. Dia bukan benda yang membebankan. Sebab bila you dah associate housework dengan benda yang membebankan, dia tak nak buat, dia tak suka buat. Jadi mak pun kena suka buat housework ni. Kita membebel-bebel ke, ataupun kita sendiri tak suka buat housework, anak kita pun tak suka. Okey, kita kena bersama-sama lah. Okey. Mana Kak Dina? Apa ni? Salam happy fasting. Mana Kak Dina? Dah start ke belum? Dah. Aduh, terima kasih. Selamat berpuasa pada semua. Alright, apa lagi? Ada lagi soalan kat sini. Okey. Cek. Kak Dina, pendapat Kak Dina, adakah baik setiap kali anak buat kerja rumah kita upah dengan duit? Boleh, tak ada masalah. Tapi kena tanya dia, apa perasaan lepas tolong mama? Best kan? Dan mama selalu puji dia. Selalu puji anak kita. Terima kasih banyak-banyak. Mama sangat menghargainya. Cakap, thank you so much Amna. I really appreciate it when you help me. Right? Nak bagi mereka upah sikit, I don't think that's a problem. Tapi kena pastikan bahawa anak kita tak buat hanya untuk upah. Mereka faham. Jadi mak-mak kita ni semua kena ringan sikit mulut ni bercakap dengan anak-anak kita. Alright? Banyak borak dengan anak kita. Dan kita kena borak bukan sahaja mengenai kerja rumah, makanan, kerja sekolah. Tapi
kita kena berborak dan fahami emosi dan perasaan anak-anak kita. Saya tengok ada masalah di kalangan orang kita ni, bila anak-anak kita ni tidak diajar mengenali emosi. Right? Kita selalu ajar anak-anak kita hidung, mata, telinga, mulut. Tapi kita jarang bila anak kita menangis, kita dah diam, jangan nangis. Anak kita ada perasaan, dan manusia memang ada perasaan marah, ada perasaan sedih. Jadi kalau anak kita kena sedih, jangan suruh diam, katalah adik sedih ke, bagi mereka kenal perasaan mereka. Sebab apa? Sebab bila saya berbual dengan anak-anak, saya tanya, jadi adik rasa apa sekarang? Tak tahu? Semua tak tahu. Jadi bahaya kalau kita sendiri tak tahu emosi kita. Kenalkan anak-anak dengan emosi. Kalau mak marah, kadang-kadang saya cakap dengan Amna, sekarang ni Umi tengah marah. Kadang-kadang dia tengok saya menangis, saya cakap, Amna, sekarang ni Umi tengah sedih. Berbual dengan anak-anak, fahami perasaan mereka juga. Dan kadang-kadang bila anak kita nakal, kata pakar psikologi, biasanya kalau anak-anak kita merengek dan nakal, sebenarnya mereka mahukan lebih daripada itu. Sebenarnya ada masalah lain kat bawah tu. Jadi cuba anda pergi dekat anak-anak dan bagi diorang peluk, bagi diorang kasih sayang. Tanya, kenapa saya marah ke? Tak apa, manusia kadang-kadang memang marah. Tak apa kita marah. Adik sedih ke? Kalau dia happy, tanya, adik happy ke? Yes. So get to know emotions. Talk to your children about their feelings and emotions, about anything, right? About the movie, about housework, apa yang diorang suka, apa yang diorang tak suka. Banyak sikit berbual dengan anak-anak kita. Okay? Alright, okay. Soalan seterusnya saya kena baca daripada fact ni sekejap banyak soalan ni. Sekejap. What do you feed your children every day? Alright. This is last week's question. Hang on. Okay, never mind. I'll probably just answer some. Kejap. Kejap, saya ambil soalan daripada Latifah kejap. Anak saya suka menangis lepas bangun tidur. Dia kata memang rutin dia lah, nangis lepas bangun tidur, nangis. Anak saya pun kadang-kadang lah. Memang kadang-kadang budak-budak dia biasa menangis lepas bangun tidur. Betul tak ibu-ibu kat sini? Cuba kalau ada yang anak-anak menangis lepas bangun tidur, cakap kat Latifah. Sebenarnya kadang-kadang kita rasa anak kita je ada masalah. Benda-benda ni semua normal je. Dan para ibu dengar ni baik-baik. Anak-anak kita akan berubah-ubah perangai dia. Kita rasa dia macam ni, tapi sekejap je. Lepas ni dia berubah lagi. Dia semua satu proses. Jadi tak payah stres-stres sangat. Take it easy, okay? Anak saya suka menangis lepas bangun tidur. Memang rutin. Umur dia nak masuk 3 tahun. Perempuan. Dia hanya baru ada 1 adik lelaki. Anak saya ada masalah psikologi. Tak ada. Biasa je budak-budak nangis. Okay, mungkin pertama nak tengok juga dia punya waktu tidur. Mungkin dia tak cukup tidur. Right? Anak-anak yang biasanya dah cukup tidur, dia segar lepas dia bangun tidur. Alright, bangun tidur mungkin pada pandangan saya, pertama tengok dulu dia cukup tidur ke belum. Dan anak-anak ni perlu mendapat tidur yang cukup. Saya sangat tekankan, pertama pemakanan, nombor 2 tidur, nombor 3 main, nombor 4 tak boleh tengok TV banyak sangat. Macam tu lah. Okay, tidur kena cukup. Anak-anak saya pastikan sewaktu mereka kecil, tidur petang kena tidur. Sebab apa? Sebab anak-anak ni dia membesar masa dia tidur. Tahu tak? Dia grow. Maknanya dia grow taller when they sleep. Alright, so the children need to have enough sleep. Boleh pergi Google dan cari berapa jam perlu anak-anak anda tidur. Okay, kemungkinan anak anda tidak cukup tidur. Jadi dia merengek lepas bangun. Kemungkinan juga ada juga masalah lain. Okay, mungkin dia merajuk dengan adik dia ke. So mak dia kena pandai-pandai tu. Macam kadang tanya dia, kadang-kadang budak-budak ni, anak saya kalau bangun tidur, kalau menangis tu dia mesti cari umi. Mereka cari umi sayang anak umi baru bangun dia cium-cium sikit. Mungkin dia mahukan perhatian kot. Alright. Okay, Huda tanya, salam Kak Nina, adik saya suka makan junk food dan minum air manis dan banyak kali marah. Itulah, marah ni sebenarnya tak berkesan. Kadang-kadang kita marah anak kita, tak berkesan. Kita pun tak suka kena marah, betul tak? Kan, sebagai seorang, tapi kita marah pula anak-anak yang tak berdosa. Itu salah sebenarnya. Marah is the last thing you should do. And kalau let me just say this again, menurut pakar psikologi, marah adalah cara yang terakhir dan tidak memberi kesan jangka panjang terhadap apa-apa behavior. Right? Kalau anda pukul, dia akan berubah sekejap je. Nanti lain kali dia buat lagi. Because it doesn't have long term consequences. Pukulan ni tak boleh marah ke. Cara yang paling baik sekali, macam saya ajar anak-anak saya, adalah terangkan kenapa junk food tu tak elok. Pergi buka internet, pergi Google, tengok apa kesan-kesan dia. You want to know why? Saya bagi tahu anak-anak
saya junk food ni ada MSG, junk food ni ada pewarna, tak ada khasiat. Saya buka nutrisi tu tengok belakang, tak ada khasiat langsung. Kata cuba kita pegang ni penuh dengan coloring, inilah yang akan lekat kat dalam perut kita ni. Jadi kata sebenarnya tak makan junk food pun okey. Dia junk tu macam sampah. Orang nak bagi kita makan sampah, buat apa? Cakap kalau nak rasa 1-2 boleh lah, cakap, tapi jangan makan banyak. Sebab memang dia kena faham kenapa tak elok. Kemudian tunjukkan dia apa yang dia boleh makan. Okey, katalah junk food tak boleh makan. Dengan anak-anak ni, kalau kita kata tak boleh, apa yang mereka boleh buat? Tak boleh main kat sini. Boleh main dekat mana? Bagi dia benda apa yang mereka boleh buat. Tak boleh makan junk food, apa yang dia boleh makan? Boleh makan biskut macam-macam biskut kat luar sana, macam-macam. Coklat chip lah, biskut susu lah. Dia boleh makan biskut ataupun coklat. Coklat pun lagi baik daripada junk food. Okay? Alright, kepada Kayani Abdul Halim. Anak saya dua-dua boy. Saya seorang boy benar-benar suka berebut toys. Biasa sangat-sangat. Memang budak-budak memang macam tu. Kadang-kadang tak tahu nak suruh siapa mengalah. Kan payah. Okey, dia macam ni lah. Ibu-ibu, semua ibu-ibu yang sedang menonton ni, kita ni kena kreatif sikit. Kita tak boleh bagi anak kita yang umur berapa 4 tahun tu kalahkan kita. Pernah sekali ada orang tanya saya, Wadina, anak saya tak nak mandi. Dia kata, tak nak mandi. Saya kata tak nak mandi. Lepas tu dia kata kalau mandi, kata macam mak dia terangkan lah, mandilah nanti jadi handsome, wangi. Tak nak handsome, tak nak wangi. Lepas tu mak dia kata, alah Wadina, saya tak tahu nak buat apa. Dia kata, kita ni lah yang kena kreatif sikit. Takkan kita nak kalah dengan budak 4 tahun. Okey, budak-budak tu berebut toy, takkan kita nak kalah dengan dia. Macam mana cara kita kreatif fikir, macam mana nak bagi dia mandi? Saya kata, apa kata kita cakap kat dia, iya ke tak nak mandi? Okey, tak apa, tak payah mandi. Lepas tu kadang-kadang kita kena beri anak-anak ini otonomi. Okay? That is keperluan psikologi manusia adalah memberi mereka otonomi. Apa dia otonomi? Otonomi memberikan mereka membuat keputusan. Alright? Kalau dalam masa macam contoh mandi tadi tu, tak nak mandi, okay, tak apa. Budak-budak tak suka dipaksa, budak-budak tak suka kena marah, dan ini tidak akan dapat mengubah perilaku anak anda. Ingat marah, pukul tak akan mengubah. Fahamkan kenapa anak-anak tu suka share. Saya ada beli buku sharing. Lepas tu selalu cakap pasal sharing. Lepas tu praktis dengan anak-anak. Kata Imran, saya selalu cakap kat dia, Imran ni Masya Allah baik, Imran sharing boy. Imran baik ni, Imran suka share. Lepas tu saya share dulu dengan dia. Tengok Umi share dengan Imran, macam mana merasa? Seronok kan kalau kita share, cakap pasal benda tu. Yang kita nak ubah perangai tu, banyak cakap pasal benda tu. Puji dia, bagi dia, brainwash dia. Kita ni lagi bijak daripada anak-anak kita. Bukan anak-anak kita jadi bijak. Jangan bagi dia orang yang kontrol kita. Kita yang kena kontrol dia. Tapi macam mana? Dengan cara-cara yang kreatif. Katalah budak tu yang tak nak mandi tadi tu, lepas tu saya suruh dia print gambar-gambar kuman, daki-daki kat badan, gambar-gambar orang yang tak mandi jadi berkulat-kulat, badan dia print tunjuk. Adik tak nak mandi? Tak apa, macam ni lah nanti badan adik. Betul tak nak mandi ni? Okey, tak payahlah, tak payah mandilah. Kadang-kadang budak-budak ni bila kita cakap jangan, lagi dia buat. Dia kata, betul kalau kata nak mandi, tak payahlah mandi. Pasti dia nak mandi. Jadi kita ni sebagai ibu, kita kena lagi kreatif sikit. Lagi kreatif daripada anak kita. Macam saya dekat rumah, kalau anak-anak saya, kita punya ada undang-undang kat rumah ni, tak boleh menangis. Kalau nak benda, tak boleh menangis. If you cry, I will not get what you want. No crying. Nak benda, cakap baik-baik. Nangis, Umi tak layan. Strict. That's it. That is my rule. Right? So, saya tulis no crying dekat depan, dekat dinding ni. Lepas tu diorang tengok. Ingat ni? Bila naik tangga je nampak. So, kita sebagai ibu, kita kena lebih kreatif daripada anak-anak kita. Jangan kalah dengan budak 4-5 tahun tu. Kita boleh ubah perangai diorang. Tapi ingat, bukan dengan marah-marah, dia tak lama. Okay? Dengan penuh kasih sayang, dengan cara yang paling kreatif. Ada orang tua cakap, sayang anak, tangan-tangankan. Okey, saya bukan kata saya rotan ada kat rumah. Rotan banyak ada kat rumah. Tapi saya juga pegang kepada hadis Nabi yang kata bahawa anak-anak berusia bawah 7 tahun, kita kalau boleh, kadang-kadang bukan sebab kita nak ajar, kita pukul ni orang. Sebab kita marah. Tak boleh pukul anak sekiranya kita yang marah. Right? Kita pukul anak sebab kita nak mengajar dia. Betul? Tak, sayang anak, tangan-tangankan dengan syarat kita nak mahu mengajar. Tapi biasanya kita sebagai ibu, kita buat apa? Kita pukul anak sebab kita marah. That is not right. Sebab kita nak lepaskan marah kita. Itu sangat salah. Okay? Kalau kita nak mengajar, pukul dia macam ni je. No. Kadang-kadang kalau Imran buat benda yang
agaknya tak berapa nak elok, cakap no Imran, that is wrong. Umi tarik telinga Imran sebab Imran buat ni. Tarik. Dia faham kenapa saya buat macam tu, sikit je. Sikit macam tu ataupun macam tu. Tanda kita strict juga, tak boleh lah macam tak strict langsung, tak boleh juga kan. Rotan ada, tapi saya dah bagi tahu. Okey, rotan ini akan digunakan dekat rumah sekiranya apa dia? Main-main waktu solat. Tu rotan. So diorang tahu kalau diorang buat macam ni diorang akan kena rotan. Bukan tiba-tiba je kena rotan. Mereka dah tahu, jadi mereka tahu apa akibat perbuatan mereka. Okey? Confirm akan ada orang yang sound saya kalau saya aplikasikan cara Kak Dina. Kata kat dia, kita nak guna cara orang tua ke kita nak guna cara Nabi SAW? Macam mana agaknya? Maksudnya baik kita dengar ikut cara Nabi kot kan. Nabi sangat sayang pada anak-anak. Cuma bayangkan tengah solat tu banyak panjat ni cucunya. Macam mana tu? Tak pernah marah kan? Betul tak? So kita nak dengar cakap orang tua yang tak tahu siapa, tapi nak dengar cakap Nabi kita. Mana satu agaknya? Kak Dina rasa Kak Dina nak dengar cakap Nabi kot. Okay, Kak Dina saya nak balik dulu sambung kat rumah. Habis pukul berapa dah? Nak habis dah. Next time Okay everyone. Apa lagi? Okay, so terima kasih banyak-banyak. Seronok sangat. Anak-anak berkelahi macam mana nak tegur hentikan. Cakap no, this is not nice. Terangkan anak-anak ni kadang-kadang kena banyak repetition. Bukan sekali kita cakap dia dengar, banyak kali. Saya nasihatkan kepada ibu-ibu, jom kita ringan mulut sikit, kita bercakap dengan anak kita dan fahamkan kenapa. Kalau kita nak anak kita buat sesuatu, mereka kena faham kenapa kita suruh. Banyak buat research, kita kena kreatif sebagai seorang ibu. Dan yang paling penting sekali, didiklah anak kita dengan penuh kasih sayang, full of love. Because I believe that it is love that is going to change your behaviours. Alright, kita mampu mengubah anak-anak kita dan menjadikan anak kita anak-anak yang baik, insya-Allah. Kalau tak baik sepenuhnya, kita slow. Anak kita lain dengan anak orang lain. Anak saya lain dengan anak lain, kita semua lain. Tapi anak-anak ni semua ada perangai dia, semua ada mengada dia, semua ada nakal dia. Itu fitrah anak-anak. Okay, itu ujian untuk kita. Macam mana kita nak mendidik mereka. Okay, selamat berbuka semua. Saya pun nak balik, nak masak. First day anak puasa hari ni, nak pergi tanya Amna macam mana dia puasa. Azra macam mana dia puasa, tak jumpa lagi ni sebab nak melayan korang-korang semua cakap ni. Okay, kita jumpa next week. Okay, kalau boleh kita saya ucapkan selamat berbuka puasa. Salam sayang untuk semua. I'll see you again. Assalamualaikum.